اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Faridah. Kitab Pati Faridah, muka surat 40, muka surat 43. Muka surat 44, baris yang kelima daripada atas. Muka surat 44, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil fatanah. Dalil fatanah, dalil wajib pada akal. Rasul bersifat dengan sifat fatanah. Dalil fatanah, dalil wajib pada akal. Rasul bersifat dengan sifat fatanah. Mustahil pada akal. Rasul bersifat dengan sifat baladah, bodoh. Apakah dalil wajib pada akal? Rasul bersifat dengan sifat fatanah. Kalau rusul, ni samalah ni. Kalau rusul, ra sin lam, ra bagi depan lah, ra sin waw lam, bawah ra tu bagi atas. Rasul, rasul seorang, rusul ramailah. Rasulun seorang rasul, rasulani dua orang rasul, rusulun maknanya ni jamak, tiga rasul ke atas. Ni kalau rusul, sebab kita bicara sekarang adalah sifat segala rasul-rasul, bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, bukan ni. Bicara sifat sekalian rasul-rasul. Kalau rasul tidak cerdik, nescaya tidak kuasa mengalah lawannya ketika berdakwah menyampaikan agama. Dan tidak kuasa itu, tidak kuasa mengalah lawannya ketika menyampaikan agama, mustahil, akan tak terima. Kenapa mustahil? Kerana Al-Quran telah mengkhabar, telah menceritakan bahawa Rasul, mana sekalian Rasul-Rasul, telah mengalah segala lawannya. Al-Quran banyaklah cerita berkaitan macam mana berlakunya perdebatan antara Rasul dengan puak-puak kafir, yang mana Quran menceritakan Rasul dapat mengalahkan puak-puak kafir ketika berlakunya perdebatan, ketika Rasul menyampaikan agama. Maka tetaplah cerdik mereka itu, tetap kejaplah di akidah kita, cerdik mereka itu Rasul, dan mustahil mereka itu bodoh. Bodoh tu bahasa kita. Bodoh ni kalau bahasa Arab kau baladah.
bodoh. Dah fatanah dengan bahasa Arab, sifat yang wajib bagi Rasul. Jadi lawang dia pun Arab jugalah. Baladah, bodoh. Mustahil, Rasul bodoh. Ini dalil wajib pada akal Rasul bersifat dengan sifat fatanah. Jadi hak minggu lepasnya bicara dah berkaitan dengan ni setengah pandangan sifat fatanah ni tidak dibicarakan asing. Sifat fatanah masuk di bawah sifat tabligh. Sebagaimana kitab Hidayatus Salikin kita tu. Kitab yang kedua tu kan. Kitab Hidayatus Salikin, sifat yang wajib pada akal di Rasulnya 3 jua didatangkan. Sidik, amanah dan tabligh jua. Sidik, amanah dan tabligh jua. Tidak didatangkan sifat fatanah. Tidak didatangkan sifat fatanah. Sebab apa? Sebab bila Rasul tu tabligh menyampaikan, maka tabligh tidak akan sempurna tanpa cerdik. Tabligh tidak akan sempurna tanpa cerdik. Jadi fatanah sudah masuk kepada tabligh. Fatanah sudah masuk pada tabligh. Pada ni dalam kitab Hidayatus Salikin kita. Kemudian kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan sifat Rasul yang kita wajib berpegang atas jalan tafsil. Kita jangan lupalah, Nabi sama, Rasul sama. Walaupun Nabi bukan Rasul, sebab Rasul ni menyampaikan, Nabi hanya beribadah kepada Allah tanpa diperintahkan menyampai kepada umat. Jadi bukan kata Rasul, Nabi sendiri pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan dapat dengan ikhtiar dan usaha, melainkan pegangan puak falsafah. Puak falsafah kapi ni menyatakan nak jadi Nabi Rasul ni kita boleh usahakan. Dia kata boleh usahakan, buat amal banyak, lepas tu minta lah dengan Allah Ta'ala, ya Allah lantikkan aku jadi Nabi engkau ya Allah. Puak falsafah kata Nabi ni boleh dapat dengan ikhtiar usaha. Nabi Rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak dapat dengan ikhtiar dan usaha. Jadi bukan kata Rasul, termasuk Nabi pun, Nabi pun pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bererti Nabi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Ni kita wajib berpegang secara ijmal terlebih dahulu, secara umum, secara ringkas, secara kasar, ijmal. Satu lagi yang tafsil, sidik, amanah, tabligh, fatanah ni secara tafsil, secara terperinci, secara detail. Macam kita bicara sifat Allah terdahulu, jalanan sifat 13 ataupun jalanan sifat 20, itu atas jalan tafsil. Sifat kesempurnaan bagi Allah bukan 13, bukan 20. Asma Allah pun 99 dah. Jadi sifat kesempurnaan bagi Allah, kita wajib berpegang permulaannya. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan, lawan pada sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Ini pegangan mula-mula ni. Apakah dalil kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan? Apakah dalil kita berpegang maha suci Allah daripada sifat kekurangan? Dalilnya ada makhluk lah, ada langit, ada bumi.
Kemudian barulah pergi secara tafsil, secara perhalusi, secara detail, secara satu-satu, barulah pergi kepada 13 sifat ataupun 20 sifat. Jadi sama juga dengan berkaitan dengan sifat Rasul. Sama ada sifat Rasul ni 3 ataupun 4. 3 Hidayatus Salikin, Sidik, Amanah, Tabligh. 4 dalam kitab Fatih Faridah dan kebanyakan kitab Tauhid. Sidik, Amanah, Tabligh, dan satu laginya Fatanah. 3 ke 4 ke itu berpegang secara tafsil. Kita wajib berpegang secara ijmal terlebih dahulu, secara ringkas. Nabi Rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah Allah Ta'ala pilih Nabi Rasul ni di kalangan manusia yang sempurna. Dia panggil kamal basyariyun. Kamal basyari ni sempurna nisbah seorang manusia. Sebab Nabi Rasul bukan Tuhan. Nabi Rasul bukan Tuhan. Jadi Nabi Rasul pilihan Allah ni sempurna nisbah seorang manusia. Ini yang kita pegang mula-mula, termasuk sifat Nabi. Barulah kita nak pergi kepada secara tafsil. Yang kita bicara sekarang 4 sifat ni wajib kita berpegang secara tafsil bagi sifat Rasul. Kalau kita berpegang secara tafsir bagi sifat Nabi yang bukan Rasul, 2 saja. Yang kita bicara 3 ataupun 4 ni, mengetahui berpegang secara tafsil bagi seorang Rasul. Nabi dan Rasul. Sebab Rasul pasti Nabi. Tiap-tiap Rasul pasti Nabi. Kita maklumlah Nabi tidak semestinya Rasul. Sebab Nabinya 124,000 orang. Daripada 124,000 orang Nabi ni, diangkat naik satu darajah lagi, satu pangkat lagi. Pangkat risalah dipanggil. Ni pangkat nubuah. Apa pangkat nubuah? Pangkat kenabian. Orangnya namanya Nabiyun. Di Nabi ni ada pangkat nubuwah dia panggil. Kalau tersebut pangkat kenabian. Jadi daripada pangkat nubuwah kenabian 124,000 orang ni Tuhan angkat naik kepada pangkat risalah, pangkat kerasulan 313 orang daripada 124,000 orang. Maknanya Rasul 313 ni pasti Nabi. Yang ramai Nabi tu Nabi saja, bukan Rasul. Jadi 313 orang Rasul daripada Nabi 124,000 orang. Kalau kira persen kok, tak sampai 1% lah. Tak sampai 1% lah. Kalau sampai 1%, 124,000 Nabi, 1%-nya 1,240 tau. 1,240. Baru 1%. Ni 300 je. 300 ni kok, mana kita kata kok 0.25%. 0.25. Berapa tu? 0.25 tau. 1% 1,240. 300% maknanya 1/4 daripada 1,240. Lebih kurang lah ni. Jadi 1%-nya turun kepada 0.25% kan? Suku persen. Boleh? Suku persen. Faham tak persen-persen ni? Kan ada persen kan? Buat apa-apa persen. Persen. Dan sekarang ni kalau 1%, 1% daripada 124,000 orang Nabi kena 1,240. Sekarang Rasul hanya 313. 313 tu suku daripada 1,200. Mana sekarang ni suku persen lah. Hak daripada Nabi tu dia angkat
pangkat risalah kerasulan. Jadi rasul nabi lah. Nabi hok ramai-ramainya nabi je lah, tak naik pangkat kerasulan. Jadi yang kita duk bicara 4 sifat dalam kitab Fatih Faridah, 3 sifat dalam kitab Idatus Salikin, itu bicara sifat rasul secara tafsil. Kalau kita bicara sifat nabi yang bukan rasul, secara tafsirnya 2, sidik dan amanah. Pegang gitu, sidik dan amanah. Sifat rasul 3 ataupun 4. Sifat nabi 2 je, sidik dan amanah. Nabi benar sekalian para nabi. Nabi amanah sekalian para nabi. Ni. Tapi tabligh, Nabi tidak diperintahkan menyampai. Dan Nabi tidak diperintahkan menyampai, kita tidak wajib berpegang bahawa Nabi itu fatanah atas jalan tafsil. Atas jalan tafsil. Sekarang Nabi, kita wajib berpegang Nabi ini sidik dan amanah. Tabligh menyampai, Nabi tidak diperintahkan menyampai. Bila Nabi tidak diperintahkan menyampai, Nabi ni buat ibadah seorang, maka kita tidak wajiblah berpegang secara tafsil Nabi ini fatanah, sebab Nabi tidak menyampaikan. Tapi secara ijmal ni, secara ijmal, adakah Nabi ni fatanah ataupun tidak? Secara ijmal, macam kasar tadi kan, Nabi Rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah manusia. Maka Nabi pun fatanah jugalah, sebab baladah bodoh ni tak sempurna. Mana bukan kata bila kita berpegang Nabi sidik amanah juga. Oh, jadi kalau gitu kok kamu berpegang Nabi bodoh lah. Hak Nabi cerdik tu kita berpegang hak awal lagi dah. Berpegang secara ijmal Nabi Rasul pilihan Allah pastilah bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Kalau pergi kepada sifat fatanah, lawan dia baladah, cerdik lawan dia bodoh. Hak mana hak sempurna nisbah seorang manusia? Fatanah. Fatanah sifat Nabi juga lah, tapi secara ijmal. Tak payah perici lah. Tak payah perici. Adapun Rasul kena perici. Rasul fatanah kena perici. Nabi tak bincang fatanah tu sebab Nabi tidak menyampaikan. Lepas tu Nabi tidak fatanah ke tidak cerdik? Nabi ni kan pilihan Allah, pasti bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Kita berpegang secara ijmal. Berarti Nabi pun fatanah juga, tapi tak payah perici lah. Hak pericinya Nabi 2, sidik dan amanah. Rasul kalau nak perici 3 ataupun 4, sidik, amanah tabligh, sidik, amanah tabligh dan fatanah. Tu kena perici bagi Rasul. Tapi sebelum nak perici tu berpegang secara ijmal. Nabi Rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Jadi kalau pergi pada sifat Nabi, sidik dan amanah. Sidik dan amanah. Adapun Rasul, sidik, amanah, tabligh dan fatanah lah dalam kitab kita ni. Cerdik. Kemudian dalil fatanah. Dalil Rasul cerdik. Setengah-setengah tu diletaklah apakah dalil Rasul cerdik. Itu alam nasyrah laka sadrak. Alam nasyrah laka sadrak. Allah, adakah tidak kami bukakan bagi engkau ya Muhammad akan dada engkau ya Muhammad. Allah buka dada Nabi, Allah meluaskan akal fikiran Nabi. Cerdik nah. Ni ada kat setengah-setengah guru letak situ. Ni dak ni dalil akal juga ni. Apakah dalil Rasul fatanah? Dalil akal. Kan kita kan tiap-tiap pegangan kita wajib berdalil. Pegangan berkaitan dengan sifat Allah dan pegangan berkaitan dengan sifat Rasul. Adapun pegangan kita akan kewujudan malaikah,
Kita dah ingat ayat Quran hak malaikah ni. Walaha ayat Al-Quran dalil malaikah ni mudah sangat je lah. Mudah lah ada baca lepas semayang tu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wa malaikatihi tu. Malaikah lah tu. Tapi kalau kita berkaitan dengan malaikah ni tak erti ayat Quran, berkaitan dengan barzah pun tak erti ayat Al-Quran, berkaitan dengan qiyamah tak erti dalil ayat Al-Quran, tiup sangka kalian perlu dibangkitkan kembali tak erti ayat Al-Quran, hisab ke mizan ke tak erti ayat Al-Quran, tak apa. Sebab kesemua tu sudah masuk di bawah kita beriman dengan Rasul. Beriman dengan sifat-sifat Rasul dengan dalil. Jadi untuk cerita malaikat tak ada dalil dah. Sebab kita duduk di bawah beriman dengan Rasul. Rasul cerita bab malaikat kan? Cukuplah. Ambil malaikat sudah lah. Dah dalil malaikat. Tak ada dalil malaikat lah ni. Sebab kita ambil hak di Rasul. Rasul cerita. Rasul ni kena ada dalil. Rasul sidik amanah apa dalil? Ni kena ada dalil. Hak bawah daripada Rasul ni beriman dengan malaikat, beriman dengan hari kemudian, hari kesudahan akhirah. Hak tu sudah masuk di bawah beriman dengan Rasul. Hak di Rasul ni kena dalil. Hak bawah ni tak ada dalil. Dia gitu. Kita ingat dalil ayat Al-Quran berkaitan dengan kiamat, dibangkitkan kembali, dihisapkan, dimizankan, terima suratan amalan. Ingat ayat Al-Quran? Tidak ingat. Tapi kita beriman dengan apa yang berlaku selepas daripada kiamat. Tapi mana ayat ayat Quran mana? Dalil-dalil. Kita tak ingat ayat, tak apa tu. Sebab apa? Sebab kita beriman dengan malaikat sama, hari kiamat sama, masuk di bawah beriman dengan Rasul. Rasul yang cerita ni semua kan? Rasul yang cerita ni semua. Sebab itulah dalam kitab Fatih Faridah ni dia perhabis dulu berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul clear dulu. Kemudian sifat Allah, sifat Rasul ni terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Beres dulu situ. Masuk tak masuk, pindah tak pindah kepada malaikahnya. Muka surat 55 baru masuk malaikah. Lepas tu dalam 10 muka surat gitu lebih-lebih habis kitab. 55 baru masuk malaikah. Sebab apa? Sebab pembicaraannya adalah aqaid 50, simpulan iman yang 50, berkait dengan sifat Allah dan Rasul yang wajib berdalil bagi 50 ni. 50 ni wajib berdalil. 50 ni. Sebab apa? Sebab ini asas. Asas keimanan adalah beriman dengan Allah dan Rasul. Mari daripada zahirnya Islam, asas Islamnya adalah dua kalimah syahadah. Tak ada ni. Asas Islamnya dua kalimah syahadah. Turun kepada iman, asasnya beriman dengan Allah dan Rasul. Tak ada ni. Walaupun susunan ayat Al-Quran, susunan hadis Nabi SAW, hak Rasul ni duduk nombor 4. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ni. Wa rusulih ni yang keempat. Mana ni? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rusul nombor 4. Nabi pun ni sabda berkaitan dengan rukun iman pun Rasul nombor 4 juga. Antu'mina billah. Nabi kata bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli.
Wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarhi. Tengok tu. Wa rusulih tu nombor berapa? Nombor 4 kau. Tapi kenapa dalam Al-Quran, dalam hadis, Rasul nombor 4? Walah asas kepada keimanan adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Yang mari pada zahirnya adalah dua kalimah syahadah. Syahadah akan Allah, syahadah akan Nabi SAW. Tapi kenapa hak di rukun iman, rukun iman yang 6 perkara ni Rasul duduk nombor 4? Sebab disusun mengikut agama, disampaikan kepada umat. Agama daripada Allah diwahyukan melalui malaikat, bawa kitab kepada Rasul, Rasul yang menyampaikan. Agama daripada Allah diwahyukan melalui malaikat, malaikat bawa kitab kepada Rasul, Rasul menyampaikan agama. Itu susunan. Tapi asasnya adalah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Ni aqaid 50. Aqaid 50. Orang tu duduk tekan kan, orang tu duduk tekan. Kalau tidak berpegang dengan aqaid 50, semayang puasa tidak diterima oleh Allah. Kalau tidak berpegang dengan aqaid 50, semayang puasa tidak diterima oleh Allah. Kalau berpegang dengan aqaid 50, baru 2 rukun iman barunya. Tak cukup lagi 6 rukun iman kan, baru 2 ada ni. Tapi rukun iman, beriman dengan malaikat, kitab, hari kemudian, qada dan qadar, masuk di bawah aqaid 50. Duduk situ. Bukan hanya cukup beriman dengan Allah dan Rasul. Sah iman ada. Kena lengkaplah ke 6 rukun iman tu. Mana kalau tidak beriman dengan malaikat, maka imannya tidak sah. Macam mana sembahyang puasa diterima? Kalau tidak beriman dengan malaikat, berarti tidak beriman dengan Rasul. Rasul yang bawa datang cerita malaikat. Kalau tidak beriman dengan qiyamah, tidak beriman dengan bangkit kembali, tidak beriman dengan hari akhirat, berarti tidak beriman dengan Rasul. Sebab Rasul yang cerita tu semua. Jadi bila beriman dengan Rasul, akan beriman dengan sekalian perkara yang Rasul bawa datang, termasuk Rasul cerita malaikat, cerita bab kitab, cerita bab hari kemudian. Sebab itulah asasnya adalah aqaid 50. Simpulan iman yang 50. Ni barulah Musab 55, barulah pindah pada malaikat. Ini kitab Pati Paridah. Setengah-setengah kitab yang selevel dengan kitab Pati Paridah yang dirumuskan daripada kitab Faridatul Faraid, terkadang 50 aqaidul iman je. Tak ada, malaikat pun tak cerita, kitab pun tak cerita, hari kiamah pun tak cerita. Maknanya dalam kitab tu hanya aqaidul iman yang 50 saja. Sifat Allah beres, sifat Rasul beres, lepas tu habis kitab. Maknanya tak ada malaikat, kitab, hari kiamat, tak ada. Padahal sebab apa? Dia fokus kepada 50 tu. 50 aqaidul iman. Asas imannya beriman dengan Allah dan Rasul. Hak pegangan, hak zahirnya Islam, 2 kalimah syahadah. Sebab tu dalam kitab Pati Paridah ni, habis bicara sifat Allah dan Rasul, dia akan pergi kepada bicara berkaitan dengan 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah. Walhal berkaitan dengan 2 kalimah syahadah ni, berkaitan dengan 2 kalimah syahadah, itu bab lain, itu bab Islam. Itu bab Islam. Sekarang kita bicara bab iman. Tapi nak ceritanya, Islam dan iman ni tak cerah tangga, walaupun tidak berlaziman. Ada ni, tak cerah tangga antara Islam dan iman. Kemudian apabila sebut kata Islam, yakni Islam yang beriman. Sebut kata orang yang beriman, orang beriman yang Islam. Tetapi sebenar-benarnya Islam dan iman ni dia tidak berlaziman. Orang Islam tidak beriman, itu jelas puak munafik.
Abdullah bin Ubay orang Islam, hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semai berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay ni mati, jenazahnya disembahyangkan oleh para sahabat, dikapankan Abdullah bin Ubay dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Ubay ni orang Islam, tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam pada zahir, tidak beriman pada batin. Itu orang munafik. Jadi Islam dan iman ni tidak berlaziman. Itu cerita Abdullah bin Ubay. Sama juga orangnya Islam, bersembahyang, berpuasa, terkadang berakidah dengan akidah yang kafir. Orangnya Islam. Orangnya Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji, tetapi berakidah dengan akidah yang kafir. Contohnya berpegang sesuatu berlaku secara tabi'i semula jadi, yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir di sisi Allah, kafir ijma' ulama. Tapi hukum zahirnya ianya orang Islam. Dari segi hukum zahir, dianya orang Islam. Faham tak ni? Tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau dia mati, mati orang Islam lah. Lepas tu kata Islam dan iman dia tidak berlaziman, tapi tidak nak cerah dua ni. Sebab itulah bicara sifat Allah dan Rasul terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Mana apa? Tak cerah, tapi tidak berlaziman. Kan kita dahulu bicara awal kitab kan, apa dia takrifan Islam, apa dia takrifan iman, apa dia takrifan ihsan. Pada ni cuma dalam kitab Fatih Faridah tak ada lah. Dalam kitab Al-Misbahul Munir dia ada bicara orang yang kafir di sisi Allah tetapi Islam di sisi hukum zahir. Gitu. Kafir di sisi Allah sebab imannya tidak sah, tetapi Islam di sisi hukum zahir. Selagi dia dapat keluar lah. Kalau dia dapat keluar apa pegangan kafir dia tu, dia dapat keluar, maka terbatas Islam hak zahir, murtad dia wal iyazabillah. Jadi murtad tu hak luar. Hak hati tu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia tak keluar apa yang di hati dia, maka hukum zahirnya orang Islam lah. Hukum zahirnya dia orang Islam. Tu kena faham tu antara Islam dan iman tu. Sebab saya pernah bukan ceramah, baca kitab Faridatul Faraid lah. Islam dan iman tidak berlaziman tu. Ada orang beriman tapi tidak Islam. Kecoh. Dia tanyalah dengan ustaz yang lain. Ustaz yang lain tu tanya balik saya, sebab dia kenal. Mana contoh orang-orang yang beriman tetapi tidak Islam? Contohnya kita aja dengar kan dalam Radio Aikim tu ada satu slot membicarakan sejarah orang mu'alaf. Orang mu'alaf ni, orang mu'alaf dia ceritalah latar belakang dia apa semua. Bilakah dia terbuka hati untuk masuk Islam, kan panjang cerita. Masuk Islam macam mana, penerimaan keluarga, kan dia punya cerita tu kan. Kalau kita dengar kadang-kadang sedih dia punya cerita tu. Hok berat-berat tu lah, hok kena halang oleh keluarga berat-berat tu lah. Hok keluarga benarkan, hok tu senang lah waktunya. Hok keluarga terima, hok tu tak ada apalah. Ini hok keluarga tak terima. Hok keluarga tak terima, mana cobaan dia berat lah. Tapi terkadang mereka ni dia percaya pada agama Allah ni lama dah. Dia sentiasa membaca, sentiasa bertanya. Dan dia yakin pada agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh kerana mereka duduk dalam persekitaran masyarakat yang bukan Islam dan berpegang teguh dengan agama kafir asal tu, dengan keluarga sendiri pun keluarga yang agak kuat pegangan agama kafir tu,
Jadi dia tidak ada keberanian lah untuk menzahirkan keislaman. Sebab bahaya dia. Dengan keluarga dia kuat, agama kafir, hidup dalam masyarakat kafir belaka, tak ada orang Islam. Tetapi dia punya keyakinan kepada agama Allah ni memang lama dah. Terkadang timbul cerita, saya semayang dah senyap-senyap. Apa gitu no. Tapi bilakah dia berani mengucap dua kalimah syahadah selepas bila besar, berpindah ke Semenanjung contohnya, belajar di universiti contohnya, sudah lepas daripada keluarga, di situ barulah mereka berani pergi kepada pejabat agama mengucap dua kalimah syahadah, mana menzahirkan. Tapi keluarga kau pun tak tahu juga, tapi barulah berani pada ni. Jadi Islamnya bila? Islamnya selepas dia mengucap. Imannya bila? Iman sudah kapung tu beriman dah. Sebab untuk sah iman tak syarat dua kalimah syahadah. Untuk sah iman tak syarat dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah ni untuk sah Islam pada zahir. Tak ada ni. Untuk sah Islam pada zahir. Untuk sah iman tak syarat dua kalimah syahadah. Maknanya dia beriman dengan Allah ni lama dah duk kapung tu. Cuma tak berani nak mengisytiharkan secara zahir sebagai orang Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah. Tapi dia beriman. Fardu takdir kalau dia mati. Fardu takdir ni kalau mati tak ada audit aiking lah dianya. Ni fardu takdir. Kalau dia mati masa duduk kapung tu, belum mengucap dua kalimah syahadah, apa ni? Status. Apa ada status? Status dia ni macam mana? Status dia kafir lah. Kafir hukum zahir. Tapi beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman hukum batin. Gitu. Ahli syurga dianya. Jadi mati kapung dia hok kafir dan hidup pun dalam masyarakat kafir. Mati status dia kafir lah. Kafir pada hukum zahir. Dia kata beriman, orang tak tahu iman dia dengan Allah. Gitu jelah. Ahli syurga dianya. Sebab untuk sah iman tak syarat dua kalimah syahadah. Ini atas pandangan muktamad lah, kita cerita satu pandangan. Mana tak syarat dua kalimah syahadah. Ada ni. Orang ni mengucap dua kalimah syahadah sekalipun, kalau dia hati tidak percaya akan Allah dan Rasul, hanya Islam jua, tapi tidak ada iman. Dia mengucap dua kalimah syahadah, hati dia tak ada Allah ni, tak ada. Dia tak percaya ke Allah. Nabi Muhammad dengar nama dia fobia dah. Tapi kenapa dia mengucap? Sebab dia nak berkahwin contohnya, sebab dia nak dapat bantuan kerajaan contohnya. Maka dia orang Islam pada zahir, tapi tidak beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana hak Islam yang beriman ni? Mulut dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah, hati dia percaya akan Allah sebagai Tuhan. Mulut dia wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, serta hati dia beriman Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sahlah iman dia. Dia beriman Allah Tuhan. Tapi macam mana sifat Allah? Sifat Allah tidak ngaji lagi. Lepas tu takdir lah. Dia beriman Allah Tuhan. Tapi dalam iman dia tu, Allah ni macam dia juga. Asal tak ada. Contoh ni. Tapi dia pegang gitu sebab dia jahil ni. Maka iman dia tetap sah. Sebab dia salah kerana jahil. Jahil baru masuk Islam. Salah dia syarat tak ambil salah. Apa ada ni? Dia beriman Allah Ta'ala Tuhan. Tapi hak akidah ni tak ada lagi lah dianya. Sebab itulah kalau orang tak faham bab ni, macam mana orang yang mengucap dua kalimah syahadah belum sempat mengaji sifat 20, nak tanam dia di mana? Orang ni jahil sangat tanya gitu. Bila dia mengucap dia kalimah syahadah, sah dah orang Islam. Mati kubur Islam lah, mana lagi? Jadi soalan tu bodoh lah orang panggil. Dia mengucap dia kalimah syahadah, belum lagi belajar sifat 20, dia mati, nak tanam mana? Memang soalan tu dah cerdik sangat.
Nak tanam mana macam mana, dia orang Islam. Tanam kubur orang Islam lah. Iman dia macam mana? Iman dia masa dia mengucap macam mana kepercayaan dia kepada Allah. Dia percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah. Maka sah iman dia. Syurgalah dianya. Sifat 20 ni kena belajar kemudian. Hak ni tak sempat belajar mati ni. Tapi kalau bab Islam, tetap dok Islam dianya. Nak tanam mana? Nak tanam kubur Islam, tanam mana lagi? Walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, sekat tu je. Setakat mengucap je. Keluar surat sebagai orang Islam. Tak ada. Tak belajar kena Allah Rasul, tak ada. Semayang puasa, tak ada. Tak ada. Hanya nak berkahwin dengan orang Islam. Orang Islam hak Melayu tu. Hak Melayu hak layu tu. Hak tak semayang juga tu. Dia jumpa tempat hak karut dah. Jumpa mana ni? Perempuan Melayu ni. Jumpa di disko, kelab malam. Hak sebalah juga. Tapi nak cerita, dia mengucap kalimah syahadah. Islam dia. Tapi dia tak ada. Belajar dak apa, dak akidah tak belajar, semayang bang pun tak reti apa. Siapa kemati? Gitulah. Dia tetap orang Islam. Mati kubur orang Islam lah. Dan iman duduk mana? Tapi baik iman kita dah bicara lah tu. Dia dengan Allah Ta'ala lah. Ni. Bila dia mengucap, mati tanam kubur orang Islam. Iman tu barulah bicara bab akhirah. Syarat syurganya iman. Itu dia dengan Allah Ta'ala lah. Ni nak cerita ni, mengucap dia kalimah syahadah, belajar tidak agama ni, dihidup tu. Hidup dengan Melayu, hak layu tu. Orang Melayu hak dia jumpa disko kelab malang ni kan. Mana jumpa orang hak Melayu hak kita kata hak jauh daripada agama dah. Ada ni. Tapi dia orang Islam lah. Sampai ke mati dia gitu, orang Islam lah. Dah mati, nak tanam mana? Orang Islam tanam mana? Tanam kubur Islam lah. Itu kewajipan fardu kifayah atas kita orang Islam yang hidup ni. Tapi dia apa? Dia tak ada apa. Tak ada semayang. Tu dia dengan Allah Ta'ala lah. Kita hukum zahir je. Dia mengucap tak Islam lah. Faham tak ni? Ni bab Islam, bab iman. Ni bab permulaan je ni. Ni parti paridah kita ni comel dah. Jangan lupa lah tu. Ni ulang balik je ni. Dari fotonoh budak masuk molek lagi. Tapi antara Islam dan iman kena faham lah. Tidak cerah tanggal lah kita ni. Orang Islam yang beriman. Orang beriman yang Islam. Walaupun dia tidak berlazimat antara Islam dan iman. Jadi hak aqaid 50 wajib berdalil. Dan apakah dalil? Kita berpegang di akidah kita Rasul fatanah. Dalil dia dalil akal. Kalau Rasul tidak cerdik, nescaya tidak kuasa mengalah lawannya. Dan tidak kuasa itu mustahil. Kenapa kata mustahil? Kerana Quran telah mengkhabar, Quran telah mencerita bahawa Rasul telah mengalah segala lawannya. Ini kita maklum ni. Cerita Nabi SAW, cerita Nabi Musa alaihissalam. Cerita Nabi Musa alaihissalam. Cuma Nabi Musa ni kita maklumlah. Nabi Musa ni benda ni diminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya diutuskan menjadi rasul Nabi Harun alaihissalam. Maka Nabi Harun lah yang menjadi juru cakap kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam tidak diwahyukan. Adapun Nabi Musa alaihissalam diwahyukan kitab Taurat, kitab yang kedua selepas daripada Al-Quranul Karim. Taurat ni, yang mana Taurat ni yahkumu bihin nabiyyun tu, menghukum kata Taurat ni oleh nabi-nabi yang lain. Tapi oleh kerana Nabi Musa ni kita maklum hak kisah dia telang bara api tu kan. Jadi untuk berhujah dengan Firaun dibantu dengan Nabi Harun alaihissalam. Tapi kok mana pun Firaun ke Namrud hak lawan dengan Nabi Ibrahim ke tak nak pergi belaka tu.
Tak nak pergi dia dapat kena bakar Nabi Ibrahim AS. Kenapa tu? Kerana dia tak boleh nak berhujah. Tak boleh nak berhujah. Kalau berhujah dengan para rasul. Sebab kalau rasul ni tak boleh nak berhujah, macam mana rasul nak menyampaikan? Macam mana rasul nak menyampaikan kalau rasul ketika berhujah berhadapan dengan orang kafir ni, berhadapan pula dengan raja kafir ni, tiba-tiba rasul ni tak boleh berhujah, kalau hujah, macam mana nak menyampaikan? Diutuskan rasul ni untuk menyampaikan. Diutuskan rasul, hikmahnya untuk menyampaikan. Tapi dalam penyampaian rasul ni tak cerdik. Mana kalau berhujah dengan kafir ke, rasul ni kalah contohnya, maka tidaklah tercapai hikmah diangkat darjah rasul. Tak ada ni. Daripada nabi diangkat darjah rasul, hikmahnya untuk menyampai. Hikmah untuk menyampai. Jadi hikmah untuk menyampai, tiba-tiba yang dilantik untuk menyampaikan ni tiba-tiba tidak cerdik. Dalam berhujahnya kalah, maka tak akan sempurnalah hikmah diangkat darjah daripada seorang nabi kepada seorang rasul untuk menyampaikan. Tak akan sempurna. Hikmah tugas utama rasul adalah untuk menyampaikan. Jadi mesti rasul yang menyampaikan ni rasul yang bijak, rasul yang pintar, rasul yang dapat mengalahkan segala orang dengan hujah, barulah boleh menyampaikan. Tapi rasul ni fatanah cerdik macam mana pun, taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ni maknanya rasul ni mengalahkan lawan ketika berhujah ni. Kadang-kadang kalau kita panggil berhujah, berdebat ni secara terbuka lah ni. Maknanya hak puak kafir kalah ni, kalau raja lah, Firaun ke Namrud ke, kalah depan kaum dia. Ada ni. Kalau kira kaum dia tinggal dah lah. Firaun kalah lawan Nabi Musa AS. Namrud kalah lawan Nabi Ibrahim AS. Tinggallah ikut ambil lagi, dah kalah dah. Ada ni. Tapi taufik hidayah milik Allah. Tak turut juga Nabi Musa AS. Tak turut juga Nabi Ibrahim AS. Walaupun Firaun Namrud tu tak boleh nak lawan sekalipun. Ada ni. Sama telah pula pada masa kita sekarang. Kita sekarang terkadang Tuhan uji dengan puak-puak terpesong ni pandai berhujah. Hak puak sebenar ni berhujah tak pandai. Kadang-kadang yang diangkat sebagai ahli sunnah wal jamaah ni hak dak ahli sunnah mana pun kadang-kadang. Ni kalau tengok hujah dia tu pun buat bola tanggung kita panggil kau. Kalau berhujah memang kalah ni. Hak dikatakan ahli sunnah jemaah yang bukan buat ahli sunnahnya. Ni lagilah macam mana masyarakat nak jumpa hak sebenarnya macam tu akhir zaman. Hak terang-terang rasul ni mengalahkan hujah musuh. Terang-terang Nabi Musa ni bukan kata hujah mengalahkan Firaun. Bahkan mukjizat depan mata pula, nak pergi ke mana lagi? Berhujah, Firaun kalah. Lepas tu dizahirkan di tangan Nabi Musa AS mukjizat. Kita kata kok tak ada dah lah. Dah puak tukang sihir Firaun pun beriman dah. Dah kaum-kaum Firaun tu dak turut juga. Ada ni, dak turut juga. Padahal tukang sihir Firaun tu beriman dah. Dak turut. Kalau hujah dah. Berlawang dia ambil tukang sihir, kalah juga dengan mukjizat. Sebab tak ada benda dah. Firaun pun patutnya beriman. Ni Firaun pun kekal lawan, kaum dia kekal lawan. Taufik hidayah milik Allah. Masa kita macam mana? Kalau berhujah hak golongan ahli sunnah jemaah dengan golongan terpesong, belah tu boleh menang. Sebab apa? Sebab terkadang yang diangkat sebagai ahli sunnah tu pun banyak perkara yang dipersoalkan.
Yang mana terkadang sekarang ni orang yang letak level ahli sunnah jemaah ni lah yang kadang-kadang yang merosakkan imej ahli sunnah wal jemaah. Hak terpeso ni sedang balik lalu tu ahli sunnah kita tu. Ahli sunnah kita tu. Susah pula jadinya. Gana. Makanya ni kan orang duk main FB apa kan. Orang-orang tak ada asas kau pakai duk pening gitu jelah. Orang ni dia turut kepada orang yang pintar. Orang yang pandai berhujah. Pintar, pandai berhujah, lepas tu bicara pula tidak kasar. Bicara pula tidak backing. Jadi ada orang pakai hak ni hak sebenar pun orang lah. Tapi semua tu bahagian masing-masing. Semua tu milik Allah Subhanahu wa taala. Tengok hak rasul cerdik mengalahkan pihak musuh pada hujah dan dizahirkan mukjizat. Sekalipun tidak beriman juga, taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tambah pula akhir zaman, ujian pula ujian akidah. Akidah hak mudah-mudah qada dan qadar pun mengaku ahli sunnah wal jemaah pun bukan ahli sunnah wal jemaah. Sama telah hak golongan terpesong tu memang awal lah, tu balik awal dah tu nya. Hak mengaku ahli sunnah wal jemaah pun cuka cemaking. Ada ni. Kata bahagian masing-masing. Apa yang berlaku atas dunia ni adalah lakonan. Pengaruhnya adalah ketetapan daripada Allah. Tu jelah. Lakonan sahaja. Umpama wayang kulit, umpama. Tapi ingat baik kita ahli sunnah wal jemaah wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya umpama wayang kulit. Hakiki dia gitu. Sebab apa? Seriang qada dan qadar. Pokok terpeso ni marah ni. Oh, umpama wayang kulit. Hakikinya ada wayang kulit. Kulit-kulit tu yang menggerakkannya adalah tok dalang. Kulit tu tak ada pilihan dan perbuatan. Hakiki kita begitulah. Jadi kulit tu hanya lakonan saja yang dilakonkan oleh tok dalang kita hakikinya seumpama tu. Bahagian masing-masing. Tuan takdir pada azal bahagia. Tuan takdir pada azal celaka wal-iazabillah. Gitu je. Ada ni. Tapi kita ahli sunnah wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan walaupun hakikinya macam umpama wayang kulit. Maka tetaplah cerdik mereka itu para rasul dan mustahil mereka itu bodoh. Akal tak terima sama sekali. Para rasul ni bodoh. Bukan rasul je, para nabi pun mustahil bodoh sebab ianya adalah sifat kekurangan nisbah seorang manusia. Harus bagi rusul. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 11, baris yang ke-6 daripada bawah. Surat 11, baris yang ke-6 daripada bawah. Nipis lah. Hak tebal. Hak tebal muka surat 25 tu tebal. Nipis muka surat 11. Bayang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar,
dan adalah pertama-tama berlaku di dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullahi ta'ala. Bila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu dah terbit fajar, dahulu daripada subuh. Fajar tu subuh lah. Fajar adalah subuh. Yang mana kita je lah tak pernah jumpa kitab semayang 5 waktu ni, ada semayang subuh. Semayang 5 waktu ni, yang pertama semayang fajar, yang kedua semayang zuhur, yang ketiga semayang asar. Tak ada semayang subuhnya setengah kitab. Sebab fajar tu nama subuh lah. Semayang subuh, semayang fajar tu le je. Mana kita tak jumpa lah. Kita duduk ngaji dalam kitab kok. 5 waktu sembahyang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sang kitab fajar, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak ada subuh. Sebab fajar tu subuh lah. Hak dalam hadis, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha tu. Bermula 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisi-isi dunia. 2 rakaat fajarnya mana? Qabliyah subuh tu lah. Rakaatal fajri tu, 2 rakaat subuh tu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan barang yang seisi dunia. 2 rakaat fajar qabliyah subuh. Tapi perkara ni payah sikit lah. Sebab dahulu ada satu buku ni, buku tahun 80-an. Buku tajuknya Sembahyang Sunat. Yang mana kita dulu-dulu buku ni memang ada lah, masing-masing ada. Pada ni buku tajuk dia Sembahyang Sunat. Ni tahun 80-an. Masa tu tak ada banyak buku-buku, tak banyak. Kalau di Terengganu ni, kitab-kitab Jawi ni tak ada mana. Tak ada. Jadi buku yang memang orang kita memang ada buku tu adalah buku sembahyang sunat. Tak jumpa? Ke muda belaka kan? Lahir tahun 80-an ke? Ke 80-an buat gapa? Dia bukan. Dia cerita lah tu orang lama tu. Bila nak cerita buku ni masyhur. Buku ni masyhur. Di dalam tu sembahyang sunat fajar lain, sembahyang sunat qabliyah subuh lain. Situ. Lain dalam tu. Jadi masuk waktu subuh, sembahyang sunat fajar 2 rakaat, sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Tak betul gitu. Sebab apa? Sembahyang sunat fajar tu lah sembahyang sunat subuh. Dia sembahyang subuh ni ada 5 nama. Sembahyang subuh, sembahyang fajar, sembahyang wusta, sembahyang bardi, sembahyang hudah. Ada 5 nama sembahyang ni. Subuh, fajar, wusta. Sebab ni wassalatil wusta dalam Al-Quran tu sengapan kata sembahyang subuh, bukan sembahyang asar. Tapi pandangan mutamak sembahyang asar lah. Jadi sembahyang wusta, sembahyang hudah, sembahyang bardi. Ni nama bagi sembahyang subuh. Jadi sembahyang fajar ni sembahyang subuh lah. 2 rakaat fajar, 2 rakaat subuh, qabliyah subuh. Ada pelik laginya, dia sembahyang fajar sebelum masuk subuh, dia sembahyang qabliyah subuh selepas masuk subuh. Jadi dia sembahyang sunat fajar sebelum keluar fajar. Fajar apa? Dia sembahyang sunat fajar sebelum terbit fajar. Mana sebelum masuk waktu subuh. Sebelum terbit fajar, dia sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat fajar apa pula? Fajar tak keluar lagi. Jadi sembahyang sunat fajar ialah sembahyang sunat subuh. Jadi sebelum terbit fajar ni, sebelum masuk waktu subuh. Jadi dalam kitab Idatul Salikin akan menyusung macam mana kita nak aturkan dalam kehidupan kita ni tiap-tiap ketika, tiap-tiap nafas, daripada pagi ke petang dalam keadaan mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak kuasa kita ni.
Daripada kehidupan kita ni setiap ketika, setiap nafas, daripada pagi ke petang, kita tak kuasa nak mendirikan akan segala ibadah di disuruh Allah, melainkan dia kena atur gini. Kena atur. Jadi mazhab ni Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dia atur. Dia atur mana? Bermula daripada bila bangun daripada tidur. Dia mula situ. Dia panjanglah bicara di hadapan, pergi pada adab-adab istinja, adab berwudu. Sebab apa bicara istinja terlebih dahulunya? Dia bicara bab qada hajah terlebih dahulu. Bicara bab qada hajah, boleh dibicara bab istinja. Sebab memanglah kita bangun tidur ni pasti qada hajah. Kan ada orang bangun tidur kencing pun tidak. Ada? Lacuk. Hak tengah tidur berapa kali bangun kencing ni. Bangun pagi, ambil sembahyang terus pergi masjid. Tak kencing-kencing pun. Ada? Tak ada. Mana apa? Bangun mula-mulanya qada hajah. Dia akan cerita macam mana qada hajah. Selepas selesai qada hajah, macam mana nak istinja. Di situ sini. Mana pun dalam kita Hidayatus Salikin akan susun dalam beribadah daripada pagi ke petang. Disusun dalam kitab Hidayatus Salikin. Biar dalam kehidupan kita ni mendirikan segala ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah-ibadah ni permulaan muqaddimahnya adalah ilmu. Tu ilmu tu tetaplah. Tanpa ilmu tidak panggil ibadah. Kemudian terdahulunya didatangkan perkataan Imam Ghazali rahimahullah, perintah agama ni ada hak fardu, ada hak sunat. Hak fardu ni umpama kepala modal, hak sunat ni keuntungan. Hak fardu ni selamat kita dengan Allah, hak sunat ni mengangkat darajah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum nak bincang bab keuntungan perniagaan, modal, kepala modal kena cukup. Sebelum nak bincang bab darajah di sisi Allah, duduk tangga selamat terlebih dahulu. Hak selamat ni kewajipan-kewajipan. Terutama sekali kewajipan pegangan. Kemudian kewajipan hak zahir. Kemudian kewajipan hak batin. Barulah ada modal, ada kepala modal. Perbanyakkan amal sunat untuk dapat keuntungan. Tapi kalau kepala modalnya tidak ada keuntungan lah. Kalau pegangan tidak ada, itu tak ada bicara. Kalau kata sembahyang tanpa ilmu, tak ada bicara. Pegangan comel, sembahyang bang comel, tetapi hak ketaatan batin disia-siakan dalam kitab Minhajul Abidin. Hak saya tengah bicara di Masjid Abidin tu lah. Hak suara masjid hari Rabu malam Khamis tu. Mazali mengatakan dalam kitab Minhaj, terkadang engkau mensia-siakan ketaatan batin. Taubahnya tidak, ikhlasnya tidak, syukur sabarnya tidak. Padahal engkau masghul, engkau berbimbang bersibuk dengan sembahyang sunat. Engkau masghul, engkau berbimbang bersibuk dengan puasa sunat. Masghul ni, berbimbang bersibuk ni bukan sembahyang rawatib. Bukan, hak ni sembahyang sunat puluh-puluh ratus rakaat, sentiasa berpuasa, sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa berzikir. Tapi didatangkan sembahyang sunat dengan puasa sunat, sebab inilah dua amal sunat, hak nombor satu dan nombor dua. Tapi engkau sia-siakan hak ketaatan batin. Mazhab mengatakan, maka tiada sesuatu bagimu, Tuhan tak akan terima. Nak untung macam mana? Modal tak cukup, modal tak ada. Apa modalnya? Kewajipan ketaatan batin. Mana? Mazhali mengatakan, terkadang engkau mengekali maksiat batin, riak, ujub, takabur, hasad yang mewajibkan neraka. Tiba-tiba tinggal perkara harus, tinggal tidur malam untuk qiyamul lail, tinggal makan sehari untuk berpuasa sunat, tapi engkau tinggal perkara harus, tapi engkau mengekalkan maksiat batin yang mewajibkan neraka. Sama jugalah tidak akan diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kewajipan membersihkan hati dari bersifat kecelaan tidak dilaksanakan. Lepas tu wa amal sunat sama sekali akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ni orang hak pegangan betul ni, hak sembahyang bang betul ni. Oh, kalau berjemaah 5 waktu rajin. Wa amal ibadah sunat rajin, sembahyang sunat, puasa sunat rajin. Ngaji Al-Quran rajin. Haji umrah tu gok kerana Covid tidak tahu ginya. Tapi akidah tak peduli. Hak kewajipan ilmu fardhu tak peduli. Hak tu lakonan. Lakonan saja, bohong saja. Hak tu sama sekali tidak ada dalam pembicaraan. Hak tadi ni pegangan comel, mayambang comel, hati tak comel. Tapi rajin buat amal sunat takkan diterima. Tapi kalau pegangan tak ke mana hala, tu habis cerita lah. Badan tak ada bicara tu. Tak ada artinya. Belajar ilmu dunia belah-belah tahun. Belajar ilmu agama malah. Konon-konon nak buat ibadah bekal akhirah. Tapi nak belajar akidah buat lebih kurang je. Belajar bab pekos maya bang pun buat lebih kurang tak mau belajar. Itu bukan tu. Jadi nak pergi pada amal sunat untuk dapat keuntungan kefarduan zahir dan batin. Nak dapat darajah yang tinggi di sisi Allah, selamat dahulu. Nak selamat akidah kena betul. Nak selamat sembahyang bang kena betul. Nak selamat hati kena baik. Sempurnakan kewajipan, selamat. Tapi selamat selamat atas tong orang panggil anak. Kedudukan yang lebih tinggi pergi kepada amal-amal yang sunat. Kemudian disusuli dalam kitab Riyadhus Salikin ni dengan hadis kursi. Dengan amal sunat inilah yang menghampirkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dengan amal-amal kewajipan tidak akan dapat menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu semua atas pilihan Allah. Tuhan nak tarik seseorang hampir dengan Allah walaupun tidak memperbanyakkan amal sunat, itu jazbah Tuhan tarik, itu atas kurniaan. Pada ni. Jadi makna nak hampir dengan Allah, perbanyakkan amal-amal sunat. Tapi nak hampir dengan Allah ni, duduk tangga Allah redha terlebih dahulu. Duduk tangga Allah redha, Allah tidak murka. Boleh bicara nak menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang telah redha-nya? Kita tahulah siapa yang telah redha. Mana? Radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum wa radu'an. Telah redha oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa amilus salihat. Surah Bayyinah. Bayyinah dah. Radiyallahu anhum, dan telah redha oleh Allah daripada mereka itu. Siapa yang telah redha? Alladzina amanu wa amilus salihat. Itu hak Tuhan redha. Beriman, akidah kena comel. Wa amilus salihat, beramal soleh ni taat zahir, taat batin. Itu amal soleh. Taat zahir, taat batin, itu amal soleh. Zahir semayang, batin derhaka. Hak tu toleh, hak tu bukan soleh. Kemudian orang amal soleh ni, siapa orang yang amal soleh? Siapa orang yang soleh? Al-qaim bi hukukillah wa hukukil adamiyin. Orang yang menunaikan kewajipan dengan Allah dan orang yang menunaikan kewajipan hubungan dengan anak Adam. Siapa yang orang soleh? Ibu bapa yang menunaikan kewajipan anak-anak. Barulah soleh. Kalau ibu bapa hanya penting diri je, anak bini tak peduli, itu bukan orang soleh. Sebab apa? Sebab mengerjakan segala suruhan, termasuk suruhan yang diamanahkan kepada kita sebagai ibu bapa. Apa panggil soleh? Barulah diredai oleh Allah. Nak duduk tangga ni, duduk tangga Tuhan redha ni. Hak ni pun atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu barulah pergi kepada
nak hampir diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni dak ni nak hampir diri dengan Allah, nak hampir diri dengan Allah dengan sembahyang sunat, dengan puasa sunat, dengan baca Al-Quran, dengan zikir bertarekah ribu. Nak hampir dengan Allah. Akidah macam mana? Taat zahir, taat batin macam mana? Tanggungjawab keluarga macam mana? Tak peduli. Dia bertarekah di seorang je. Anak bini kok mu mana pun dia mengatik di seorang. Tak ada. Nak hampir diri dengan Allah macam mana? Dimurkai oleh Allah, tidak diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nak bicara bab taqarrub ila Allah, nak menghampirkan hati dengan Allah, nak duduk tangga, beriman dan beramal soleh, menunaikan tanggungjawab kita dengan Allah, tanggungjawab kita dengan anak Adam. Kita ada tanggungjawab dengan keluarga, kita ada tanggungjawab dengan masyarakat, kita ada tanggungjawab dalam negara. Tunaikan sekaliannya, barulah diradai oleh Allah. Lepas tu baru bicara nak menghampirkan dengan Allah dengan memperbanyakkan amal-amal sunat. Ni kisah-kisah aulia saya sunat ratus-ratus rakaat. Lama mana? Belah tahun. Sampai maqam taqarrub ila Allah, hampir hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran, 2-3 hari khatam, nak dapat keasyikan baca Quran 20 tahun beramal seumpama tu, barulah dapat merasai kesedapan membaca Al-Quran. Hak khatam 2-3 hari sekali ni lama mana? 20 tahun. Hak kisah aulia ni kalau baca Quran 2-3 muka sepagi, lepas tu mengupak, tu modal budak balik tu. Modal budak baliknya. Bagi kau orang habis dah pahalanya, tak ada balik modal. Ni dah ni 2-3 hari khatam, macam orang hafal Quran tu lah, 2 hari khatam 20 tahun. Barulah dikurniakan kesedapan baca Quran dan taqarrub ila Allah. Itu atas susunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai peringkat segala-gala pendengaran pun Allah taala, penglihatan pun Allah taala, percakapan pun Allah taala, gerak diam pun Allah taala. Di basirah mereka ni jangan buat lakung pula. Buat lakung beratlah. Ni di basirah mereka tidak ada, melainkan semua yang berlaku adalah af'alullah. Sa'ah melihat itulah af'alullah, sa'ah mendengar itulah af'alullah, gerak diam af'alullah. Ini siapa? Maka muqarrabin dengan amal-amal yang sunat, bukan dengan amal yang fardu. Tapi amal yang fardu tetap dak tu permulaan. Barulah bicara macam mana nak susung pula ni. Nak susung, nak jadi dalam kehidupan ni sentiasa dengan amal ibadah. Di permulaannya bila engkau bangun daripada tidur, maka nak engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Engkau bangun, kita lah. Hakikinya tak ada engkau. Semuanya af'alullah. Ni hak zahir dia. Engkau lah. Ni kalaulah engkau, aku, makhluk buat, syirik dia kata. Dan ni makhluk lah ni. Bila engkau bangun tidur, engkau. Bila Allah bangun tidur, engkau lah. Tapi hakikinya gerak diam tu, bangun tidur tu adalah af'alullah. Tapi engkau di sini. Apabila engkau bangun daripada tidur, maka engkau bangun dahulu daripada terbit fajar, dan adalah pertama-tama berlaku dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah ta'ala. Hati, lidah ingat akan Allah. Ingat akan Allah macam mana ni? Sekurang-kurang dengan zikir ni lah. Zikir dengan lidah, hati ingat akan Allah. Ingat qada kita lah. Ada ni? Ingat qada kita. Bukan kata celek mata, ingat akan Allah. Tak ingat, syirik. Bukan. Ni. Berpaling ke kanan kiri, nampak Allah. Berpaling kanan kiri, nampak isteri. Bukan ni, tak ingat akan Allah. Belum lagi makrifatullah. Tak beriman lagi, dia kata. Syirik lagi dia bubuh. Ni pelik-pelik lah kena ni. Ni hak ajaran pelik.
cerita sini ingat kodoh kita lah berlaku dalam hati kita. Alhamdulillah, mana kita ni dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta lidah kita berzikir. Mana zikir lidah ni? Maka baca olehmu pada ketika itu, ketika bangun daripada tidur. Ni ni bacaan zikir lidah serta hati ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas daripada mematikan ya Allah akan kami. Jadi tidur tu umpama mati. Siapa yang menghidupkan? Allah Ta'ala yang menyedarkan kita. Siapa yang melelapkan kita semalam? Allah Ta'ala lah yang mematikan kita. Itulah. Bukan terlelap sendiri, bukan. Allah tak sedar, terlelap sendiri gitu je. Letih siapa tak sedar terlelap sendiri. Mana ada terlelap sendiri? Allah yang matikan sementara, Allah yang lelapkan. Tiba-tiba kita kata terlelap sendiri, tak ada salah. Terlelap dengan sini mana apa ni? Kita tak mau tidur lagi. Ada hal lagi ni. Allah tak sedar, letih sangat, terlelap dengan sendiri. Dengan sini mana apa? Kita tak cadang lagi nak tidur. Tapi tertidur dengan sendiri itu bukan maknanya lepas daripada qada-qada, bukan. Jangan salah pengajian pula. Oh, terlelap dengan sendiri. Mung ni tak ada qada-qada. Qada-qada tu tak ada tu. Lepas tu kata terlelap dengan sendiri, dengan bahawa kita tak cadang lagi. Kita tak cadang lagi nak tidurnya. Tapi terlelap dengan sendiri, bukan? Yang melelapkan adalah Allah Ta'ala. Ba'dama amatana. Selepas daripada memati oleh Allah akan kami. Allah yang melelapkan kami, bukan terlelap sendiri. Kemudian sedar kembali Allah yang allazi ahyana. Allah Ta'ala yang menghidupkan kami, Allah Ta'ala yang menyedarkan kami. Bukan kerana bunyi telefon ke hak kita time tu kan. Bunyi telefon, oh kejut kita. Bunyi suara di masjid speaker, kejut kita. Makna kejut tu bukan kerana hak kita time di telefon, bukan kerana hak bunyi di masjid. Kejut kita tu Allah yang hidupkan kita kembali. Allah Ta'ala belaka ni kan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, Allah yang menyedarkan kami kembali. Ba'dama amatana, selepas daripada Allah mematikan kami, Allah yang melelapkan kami pada sebelah malam. Mana semua yang berlakunya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni hak ni ayat dia lah, pegang kita gitulah. Di hati kita tu kita orang awam tu bab lain. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya, kepada Allah an-nusyur. Dihalaukan kepada mahsyar. Dia nasyar, hasyar, ba'sh. Dia tu mana apa ni? Dibangkit dan dihalau, dihimpun di mahsyar. Mana apa? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sekurang-kurang. Ni panjang sikit lah dalam ni. Kitanya ingat ni je lah. Kalau dah ingat juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur, tak ingat juga, tu kena masuk sekolah pastilah. Sekolah pasti. Tu belilah, beli tu ni hak tepek tu kan, dia kan doa bangun tidur, bubuh di kepala katil. Boleh 2-3 dia, boleh 2-3 dah bubuh. Dah? Tak reti nak baca doa bangun tidur.
Sekurang-kurangnya alhamdulillah. Sekurang-kurang. Tu sekurang-kurang belakang tu. Kita keluar tandas. Kita pun alhamdulillah sekurang-kurang. Sudah makan, alhamdulillah. Tak apalah sekurang-kurangnya. Takut tukar kan. Sudah makan, alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Cucu dengar, tu bukan sudah makan tu sudah berau. Dah kesusah jadinya. Dah ingat. Lepas tu alhamdulillah lah. Bangun tidur alhamdulillah, keluar daripada tandas lepas dah qada hajah alhamdulillah, sudah makan kenyang dah alhamdulillah. Tapi dah ingat tu alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Dah ingat tu. Tak apalah tu panjang. Ni hak panjang lah ni. Tapi tak panjang mana lagi ni. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Panjang lagi bacaan ni. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Ni biasa dengar dalam di Aikim tau. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Berpagi-pagi oleh kami dan berpagi-pagi al mulku. Mul ni kekuasaan, kerajaan. Al mulku. Dia tengok samalah ni hak dalam hak sebab hak tebal ni ada baris. Hak ni pini tak ada baris. Al mulku. Dia mim lam kaf. Baris dia boleh bagai baris tu. Dia boleh bagai-bagai baris. Al-mulku kerajaan. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Tu mulk kerajaan. Kalau ni malak kul yatawaffakum malakul mauti. Malak, malaikah. Malak adalah malaikah. Kalau milik, milkun, kepunyaan. Ada ni, kepunyaan. Kemudian malik, malikun, itu raja. Mulkun, kerajaan. Malakun, malaikah. Milkun, kepunyaan. Malikun, raja. Malik pahak. Kalau dulu kan. Malik pahak. Malik tu raja lah. Malikun. Kan kita kan biasa sebut macam mana hak Israel tersebut dengan malakul maut ke malikul maut. Kita ni hak Israel ni kita sebut sebagai malikil maut. Maliki dah. Malikil maut. Kah tu boleh bagi bawah bagi depan. Malikil maut ke malikul maut ke. Kita bisa sebut dengan malikil maut tau. Malikil maut. Quran sebut macam mana? Quran bukan malikil maut. Kul yatawaffakum malakul maut. Bukan malik, malah. Lam bagi atas bukan lam bagi bawah. Kalau malikil maut lam bagi bawah. Kalau malakul maut lang bagi atas. Qurannya lang bagi atas. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Lang bagi atas. Malakun, bukan malikun, bukan lang bagi bawah. Kitanya malik, malikil maut. Kah tu tak apalah bagi bawah bagi depan pun. Kita sebut dengan lang bagi bawah. Malikil maut, malikil maut. Ke bukan malikil maut ke malakil maut? Lam bagi bawah ke lam bagi atas? Lam bagi bawah orang kita. Malikul maut. Dia malikul maut ke malakul maut ke, yang aulanya malakul maut. Malikul maut boleh kau, tak salah. Tapi yang aula kita sebut dengan malakul maut sebab Quran sebut dengan malakul maut. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kalau malakul maut maknanya malaikah yang membicarakan hal kematian. Tu malakul maut. Siapa?
Israel lah. Malakul maut, malaikah. Al-maut, kematian. Malakul maut, malaikah yang membicarakan kematian. Okey. Kalau malikul maut ataupun malikil maut, lang bagi bawah, malik ketua. Malikil maut, ketua malaikah yang membicarakan bab kematian. Israel juga. Mana kalau malakul maut ke malikul maut ke Israel lah ke. Tapi makna lain. Dan mana afdal? Ikut Quran sebutlah. Quran sebut kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Mana malakul maut lah. Tak sah malikul maut. Tapi kalau malakul maut, malaikah yang membicarakan kematian, iaitu Israel. Ada malaikat-malaikat yang membantu Israel. Kalau kita sebut dengan malikul maut, malik ni raja ataupun ketua. Kalau malaikat yang membicarakan kematian. Kalau malik ni raja ataupun ketua. Jadi kalau malikul maut, lang bagi bawah, berarti ketua malaikat yang membicarakan kematian. Siapa? Israel juga. Tapi lain makna tu. Malakun lang bagi atas, malikun lang bagi bawah. Lain makna. Mulkun kerajaan, milkun kepunyaan, malakun malaikah, malikun raja ataupun ketua. Ada ni. Lepas tu nak ubuh baris ke apa kalau tak ada baris? Kau pandang nak bubuh lah. Tengok tepat lah nak ubuh. Sini wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah. Azamah, kebesaran, sultan, kekuasaan pemerintahan lillah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wal izzatu wal qudratu lillahi ta'ala. Izzah, kemuliaan, kebesaran, kekuasaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qudratu lillah, milik Allah. Dah kudrah kita ni, tenaga kita hak baharu ni tak boleh bekas sama sekali. Kudrah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Asbahna, berpagi-pagi kami, ala fitratil Islam, atas fitrah Islam, wa ala kalimatit tauhid, dan atas kalimah tauhid la ilaha illallah. Kami berpagi ni ala kalimatit tauhid, atas kalimah mengesakan Allah, la ilaha illallah, mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan atas agama bapa kami Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifan muslimah. Hanif ni cenderung daripada agama yang terpesong, mana lari daripada agama yang terpesong, musliman, hal keadaan muslim, menyerah diri kepada Allah. Muslim, orang Islam, orang yang menyerah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak adalah daripada orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan ni ada semua kata agama Hanif, agama yang sebenar, agama Islam. Ada kata Hanif ni dia cenderung daripada agama yang mana apa? Hanya kepada agama yang sebenar, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah sesungguhnya kami, nas'aluka, kami memohon akan dikau, annaba'asana, akan bahawa membangkitkan, antaba'asana, antaba'asana. Hak nipih tu macam nun, hak nipih tu dia nak ter. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah sesungguhnya kami, nas'aluka, kami memohon akan dikau, antaba'asana, bahawa engkau ya Allah membangkitkan kami, fi hazal yaumi, pada ini hari, membangkit ila kulli khair, kepada sekalian kebaikan,
Wa'udzubika, dan aku minta berlindung dengan engkau. Wa'udzubika, dan aku minta berlindung dengan engkau an aja tariha fihi su'an. Wa'udzubika, dan aku minta berlindung dengan engkau an aja tariha fihi su'an, bahawa mengerjakan fihi padanya, pada hazal yaumi su'an. Kita minta dengan Allah bahawa kita ni tidak mengerjakan pada hari ni akan kejahatan. Au ajurrahu ila muslimin, au ajurrahu ila muslimin, ataupun menarik aku akan kejahatan ila muslimin, kepada orang Islam. Mana kita minta berlindung bahawa mengerjakan pada hari itu kejahatan ataupun menarik kejahatan kepada orang Islam. Jangan kerana kita jadi kejahatan kepada orang Islam yang lain. Allahumma bika asbahna, dan ya Allah, dengan engkaulah kami berpagi-pagi, wa bika amsayna, dan dengan engkaulah kami berpetang-petang, wa bika nahya wa bika namut, dan dengan engkaulah kami hidup, dan dengan engkaulah kami mati, wa ilaikan nusyur, dan kepada engkaulah dikembalikan. Nas'aluka, kami memohon akan dikau, khaira hazal yaumi, akan kebaikan pada hari ini, wa khaira ma fihi, dan akan kebaikan barang yang padanya pada hazal yaumi, pada ini hari, wa na'udzubika, dan kami berlindung dengan engkau min syarri hazal yaumi, daripada kejahatan ini hari, wa syarri ma fihi, dan daripada kejahatan barang yang padanya pada hari ini. Ni panjang ni. Nak baca ni kena ngapa suku lah. Sekurang-kurang tadilah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka bila engkau memakai akan kain, maka engkau niatkan dengan dia mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala pada menutup aurahmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.